langit dan bumi dan segala isi, supaya kita tahu lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah itu mampu pada segala sesuatu. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Agama yang dekat kita tak nampak lita'lamu, dia guna lita'lamu, dia tak kata lita'rafu. Allah tak guna kalimah lita'rifu, supaya kamu mendapat mengetahui ataupun supaya kamu mendapat maklumat. Lita'lamu, dia kalau perbahasan di antara ta'rif, iaitu kita kenal benda itu dan kita berilmu tentang perkara itu berbeza. Kalau kita kenal, contohnya kita kata kereta. Saya kenal kereta. Kereta ni orang bawa mobil. Itu orang panggil araf, iaitu takrif. Dia kenal ini kereta, dia boleh berjalan apa sebagainya. Tapi kalau dia berilmu tentang kereta, dia tahu setiap sudut di dalam kereta. Dia tahu enjin dia kat mana, dia tahu macam mana nak betul, dia tahu tayar dia macam mana, kalau ada rosak dia tahu. Ini orang panggil al-ilm. Nampak boleh faham? Ilm. Dia kenal, dia tahu, dia berilmu tentang kereta. Semayang. Saya tahu semayang. Semayang tu dia, ialah yang saya biasa saya nampak, saya kenal lah semayang. Dia ada 4 rakaat, ada 3 rakaat. Itu orang panggil, dia kenal semayang. Dia ilmu tentang semayang tu, dia tahu apa-apa yang membatalkan semayang tu, dia tahu macam mana rukun dia, dan dia ingat benda itu. Sujud dia macam mana syarat dia, bagaimana nak mendatangkan khusyuk kepada Allah, bagaimana dia nak menghalang benda-benda yang membuatkan kita tidak khusyuk, bagaimana dia nak menyebabkan hati itu terbuka kepada Allah ketika semayang. Dia tahu secara detail. Itu orang panggil ilmu. Kita ni bila kata lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, dia mengetahui bahawa Allah mampu pada segala sesuatu. Dia nampak dengan hati dia bahawa Allah mampu dan dia menghayati benda itu. Ramai orang sekali setakat kenal dia, kenal Allah, Allah berkuasa. Setakat itu dia tidak ada ilmu tentang Allah SWT. Maknanya ilmu ni para ulama kata apa? Al-ilmu al-khasyah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambahkan ketakutan. Kan itu, dan Allah sebut dalam Quran apa dia? Innama yakhshallah min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Kena betul baris tu. Sebab kalau kita kata innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a, itu maknanya Allah takut pada ulama. Dia kena betul gambar innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya ialah ulama-ulama. Maksudnya apa? Orang-orang yang berilmu. Kita jangan menambil-nada bahawa kita ada ilmu fiqh, aku ulama. Dia kalau ulama, dia macam mana? Ilmu dia itu menambahkan takut dia pada Allah. Dia bila dengar lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kamu semua tahu bahawa Allah mampu pada segala sesuatu, rasa takut bahawa dia duduk di muka bumi ini, dia tak boleh buat apa kecuali dengan izin Allah SWT. Kerana itu lepas main dia sebut apa? Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tiada penghalang pada apa yang benar, wala mu'tiya lima mu'lir, wala mu'tiya lima benar, dan tidak ada orang boleh beri kalau kau menghalang pemberian itu. Wala yanfa'u al-jadd minkal jadd, dan tidak bermanfaat orang yang mempunyai kesembuhan atau kekuasaan dengan di sisi kekuasaan oleh Allah. Jadi nak kena faham oleh Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan apa lagi kita nak tahu? Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan kita nak kena tahu bahawa Allah SWT itu meliputi segala sesuatu yang ada di alam ini, semuanya diliputi oleh ilmu Allah. Allah tahu. Ini dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata bahawa seekor semut yang hitam berjalan di tengah malam yang gelap gelita, di tengah padang pasir yang cukup luas, Allah mendengar tapak kakinya yang berdekat. Dan wa ahata bi kulli syai'in ilma.
Allah tu meliputi ilmu dia segala sesuatu yang ada di muka bumi Allah. Jadi buat perangai boleh. Kita duduk di muka bumi ni buat perangai boleh. Dalam bilik air Allah tahu kita buat apa. Luar bilik air Allah tahu kita buat apa. Di dalam rumah kita Allah tahu buat apa. Di luar rumah kita Allah tahu kita menunggu mana satu tempat di muka bumi ni pun Allah tahu. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat ilmu, yang bermanfaat, maka dia semakin takut pada Allah. Maka pergerakannya dia sentiasa merasa risau, takut melakukan maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana manusia, bukan kerana depan ustaz, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pergi mana-mana dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Dita'lamu wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Surah At-Talaq ayat 3. Nak boleh hafal ayat. Ini ayat tauhid. Kita ni duduk kat muka bumi, satu i'tiqad yang pertama nak kena tahu bahawa Allah tu mampu kepada segala-galanya. Itu tujuan kita hidup bumi. Maka segala proses perjalanan hidup kita akan tunduk kepada yang satu, iaitu Allah. Bila kita berjaya menjadi orang kaya, kita tetap tunduk kerana kita tahu Allah yang memberikan. Apabila kita mendapat kaitan yang besar, kita tetap tunduk pada Allah dan tidak riak dan tidak bangga kerana kita tahu bahawa tujuannya Allah memberikan benda itu untuk mengetahui bahawa Allah itu Maha Kuasa. Kita dapat anak, kita tak dapat anak, semuanya itu adalah kerana nak mengetahui bahawa Allah mampu dan Allah Maha Kuasa. Allah nak bagi, Allah tak bagi. Allah tak bagi, Allah tak bagi. Anak-anak kita jadi pandai, kekuasaan Allah. Anak-anak kita tak syirik, kekuasaan Allah Subhanahu. Maknanya semua perjalanan kita nak bagi tahu bahawa Allah tu mampu pada segala sesuatu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dikatakan wa kafa bi hadhihi al-ayah. Imam Ghazali kata wa kafa bi hadhihi al-ayah, cukup dengan ayat ini dalilan, satu petunjuk ala syarafil ilm, tentang kemuliaan ilmu, la siyama ilmu tauhid, lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni satu ilmu yang paling penting. Macam mana kita nak sembah Allah kita tak kenal? Betul? Macam mana kita nak bercakap dengan Allah kita tak berapa kenal? Kenal sifat-sifat dia, bukan nak kata kenal betul-betul macam kita kenal sama hamba ni. Kita kenal Allah sifat-sifat dia. Kita tengok alam ni ingat Allah. Berjalan kita ingat Allah, tengok muka bumi ingat Allah, tengok langit ingat Allah, tengok sesama manusia ingat Allah. Sebab kita nampak, oh subhanallah, nampak orang hudud, Allah Maha Kuasa. Tengok orang hisab, oh Allah Maha Kuasa. Tengok orang cacat, Allah Maha Kuasa. Tengok orang sempurna, Allah Maha Kuasa. Dia nampak sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjalanan ni perlu berjalan. Panjang. Dia nanti kita dapat dia bab-bab dia macam mana, daripada ma'rifah aqliyah dia turun ma'rifah qalbiyah, daripada ma'rifah qalbiyah dia naik kepada maqam syukri, daripada maqam syukri naik kepada maqam syukri dia naik kepada maqam ihsan, daripada maqam ihsan naik maqam muqarrabin, daripada muqarrabin baru sampai muttaqin. Mau pergi surah minta seminggu aku muttaqin, mau sembahyang rasa khusyuk sekali-sekala, oh aku muttaqin. Tak sampai lagi. Kau jangan perasan. Kita banyak di zaman kita ni banyak perasan, rasa diri baik, baru bercakap benda-benda yang lain macam kita pun rasa kita muttaqin. Proses dia panjang, tapi boleh sampai. Contoh saja, innaliya sihir alam Allah. Sesungguhnya yang mudah yang dipermudahkan Allah. Maka cari kemudahan Allah. Kemudian dikata apa? Wa kafa bi hadhihi al-ayat dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilmu tauhid. Itu untuk membaca kitab. Dia kata minta dia Mesir. Kalau boleh war-war. Sebab hari itu saya tak war-warkan. Kalau war-warkan macam menjadi jadi tolong panggil sahabat-sahabat mari. Bukan masalah suruh tuan-tuan derma, tak ada. Tak derma pun tak apa. Mari ngaji je. Aku bagi free of charge. Cuma pergi beli kitab. Kitab dia ada terjemahan di sini. Baik. وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم
Satu lagi dakwah, tuan-tuan. Bila kita datang ke sini, dakwah orang Cina kata, apa benda dia buat kata? Banyak dah tanya tuan-tuan. Banyak dah tanya. Orang Cina-Cina ni, yang pakai skirt-skirt pun senyum dah. Maknanya dah berani dah, maknanya mendekati. Mula-mula dulu, kita jalan kan. Dia macam, dia lalu. Apa benda dia kata? Mana? Maknanya ada benda dia cakap. Oh, sekarang dah. Maknanya dia ada rasa dan interaksi. InsyaAllah. Tarik. Ni ada hikmah. Kenapa ada pondok pula tengah-tengah dunia metropolitan ni? Tengah-tengah Cina dengan segalanya dengan apa. Kenapa ada pondok tu? Ada hikmah. Contoh macam Allah. Tak pakcik yang kat restoran kasut tu pun selalu kalau haji. Dulu tak ada. Suruh-suruh lah. Kita tak pasti hidayah Allah nak bagi kita. Nanti biar dia tanya. Ya. Kita dakwah dengan akhlak kita. Baik. Maka dia kata apa? Dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilmu tauhid. Kita belajar dengan ilmu tauhid, nanti kita akan sentuh bab tauhid. Wal ayatu tsaniyah qauluhu jalla man qa'il. Dan ayat yang kedua, kata-kata Allah yang Maha Besar. Di antara yang berkata, maka Allah itu yang Maha Besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali nak menyembah aku. Tidak aku ciptakan manusia. Allah kata aku tak ciptakan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maknanya bila sebut kecuali di situ, maknanya kalau tidak menyembah aku, maka aku tak ciptakan manusia. Kalau tujuannya bukan untuk menyembah aku, maka aku tak ciptakan manusia. Itu dia takdir dia di situ. Jadi orang yang duduk muka bumi yang tak sembah Allah, dia bukan manusia. Tapi Allah cipta dia. Dia tengoklah dia tu apa. Mungkin zahir daripada pandangan kita dia manusia, tapi di sisi Allah mungkin tidak. Sebab itu Allah gambarkan dalam Quran apa dia? Orang-orang yang membawa kitab di atas belakangnya seperti apa dan tidak mengamalkan, ataupun nampak kitab-kitab atau nampak ulama-ulama tetapi tidak belajar, maka mereka itu mathaluhum kamathalil himari yahmilu asfara. Nampak? Allah maksudkan apa? Dan mereka itu adalah seperti keldai. Keldai manusia. Keldai, pernah tengok keldai? Oi, keldai ni dia unik, binatang yang unik. Walaupun suara dia huruf, tapi Allah tak sebut dia masuk neraka. Dia jadi tanah. Cuma Allah nak beritahu keldai ni angkar saut, yang suara yang paling buruk. Tapi keldai ni puang-puangnya dia ada benda dia tahan. Keldai ni kalau kita naik keldai, pernah naik keldai? Ustaz Kayaman dulu, Ustaz Syawri pernah naik keldai. Berdakwah pun naik keldai. Pergi ke tempat badui pun naik keldai. Mungkin zaman tu dah tak ada bot. Allah Ta'ala kalau untuk pergi kiamat. Mungkin ada kalau dia hantar ke tempat badui. Jadi keldai ni kita kalau start berjalan, kita tepuk dia. Bila dia berjalan, kita longgarkan dia punya tali, kita tepuk dia punya bongkong dia jalan. Bila dia start jalan, dia tak akan berhenti. Ini PN keldai. Lepas tu nak berhentikan dia tahu tak? Nak tarik macam mana? Dia tak berhenti. Dia jalan juga. Nak berhentikan dia macam mana? Kaki kanan masuk bawah perut dia, halakan kaki itu ke kemaluan dia. Woi, dia berhenti. Keldai pada rasa malu. Subhanallah. Dia maknanya dia berhenti. Maknanya subhanallah. Allah tunjukkan binatang. Tapi okey lah, dia tu binatang, dia tu keldai betul. Kita takut kita manusia, Allah kata keldai yang bawa benda kat atas belakang, tapi tak faham apa benda yang dia bawa. Jadi kita nak kena faham ayat ni. Allah kata wa ma khalaqul jinna wal insa, aku ciptakan jin dan manusia tujuannya untuk beribadah pada aku. Maknanya kalau kita tidak menyembah Allah, kita tidak layak digelar manusia ataupun jin sekali. Bahkan kita takut dalam surah An-Nas, Allah kata apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah kata iblis. Siapa iblis ni? Minal jinnati wal nas. Saya takut binatang atau tidak, iblis. Seorang manusia itu sebenarnya iblis pada pandangan Allah SWT. Sebab apa? Hidup kat muka bumi, tak pernah rasa nak menyembah Allah SWT.
bahkan merosakkan muka bumi dengan kemaksiatan. Nak kena jaga mulut nampak. Yang main bilik, yang main mulut tak kena. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ini bagus betul ayat. Baru ayat itu aja. Ya Allah. Bila kita ada rasa selamanya. Itu ilmu itu khasyah. Dia datang ada faedah, ada rasa. Tapi bila tak rasa tu, imam insya-Allah akan rasa. Mungkin kita maksiat yang banyak menyebabkan kita hijab. Hijab yang menyebabkan kita tak rasa. Anak kena bersih kan ni ya, buku ni Minhajul Abidin Ma'ruf kita. Jangan risau. Obat yang susah ni kitab tak pernah dengar. Saya pengajian saya sampai master. Jangan risau. Apa dia orang datang. Sikit lagi nak ambil PhD. Ya. Baik. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau sampai PhD tak beramal, tak menyampaikan, tak beramal, baik tak payah. Itu yang saya takut. Itu pasal kita terbiar. Dan yang dapat tu semuanya, saya diajar oleh syekh saya. Jangan kita belajar kerana benda tu. Kita belajar kerana apa? Kerana Allah. Bila kerana Allah, Allah pemudahkan. Saya dihantar ke Yaman, umur saya lebih kurang 18 tahun, 17 tahun. Masa tak fikir apa, ngaji. Tiba-tiba tak apa. Perjalanan tu Allah atur terus pergi ke Mesir dapat PhD. Lepas tu atur lagi dapat master. Atur pula dapat sini. Kalau benda tu Allah kalau nak bagi, Allah bagi. Kalau tak bagi, Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah tak bagi pun, Allah tetap bagi dia ilmu. Ini orang yang paling mulia daripada yang title yang cukup banyak, PhD master, tapi dia tidak berakhlak, tidak berilmu, tidak beramalkan ilmu dia. Orang yang tak baik. Dia duduk pondok yang kita ziarah. Dia orang alim belajar kat pondok. Kebanyakan mereka pergi Mekah, beristifadah sana. Tapi ada yang alim kan pondok saja. Itu Allah bagi dia. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak jauh. Tapi alim dia macam orang yang berawal satu rumah. Oh dia. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang penting niat kat mereka. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa kama bi hadhihi al-ayat dalilan ala syaraf al-ibadah wa luzum al-iqbal 'alayha fa'adhim bi amrayn huma al-maqsud min khalq ad-darain. Untuk itu darain. Dikata apa? Fa'adhim bi amrayn, maka besarkanlah, beri tumpuanlah, muliakanlah dua perkara ini, iaitu ilmu dan ibadah. Huma al-maqsud, kedua-duanya itulah merupakan maksud min khalqid darain, daripada penciptaan dunia dan akhirat. Ad-darain itu maksudnya dunia dan akhirat. Kita pondok kita nama ad-darain sebab apa? Sebab darain dunia akhirat. Di dunia apa? Kita beramal dan berdakwah, akhirat kita mendapat hasilnya. Itu memasukkan ad-darain. Itu pun orang banyak sila sebut lagi, disebut darain. Darain. Sedangkan dia darain iaitu bilik mata. Bunyi dia darain. Dia darain. Ad-darain. Sebut biasa ad-darain, dunia akhirat. Sebab satu lagi yang saya suka, sebab sebutan itu selalu disebut dalam wirid. Wirid-wirid kami mengamal ada dalam darain. Jadi niatkan sekali dengan nama pondok. Maka mudah-mudahan Allah bagi keberkatan. Maka negara perbesarkan dua-dua itu, itulah sebabnya Allah ciptakan dunia dan akhirat. Jadi nak apa? Dua tu ilmu, ibadah. Dengan ilmu itulah Allah permudahkan kita semua. Ilmu dan ibadah itulah Allah permudahkan rezeki kita. Siapa kata kalau kita bekerja bukan ibadah? Kalau kita kerja dengan niat kerana Allah, nak cari nafkah, apa semua ibadah. Tak payahlah nampak frame-frame besar-besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, kita makrifat akliyah tak sampai lagi, iaitu makrifat di seluruh akal tak sampai lagi, setakat makrifat ubur saja. Ubur ni tak masuk tu atas tu. Basuh kepala hilang, basuh kepala hilang. Keluar madrasah hilang, keluar surau hilang. Habis tak sampai ke makrifat akliyah.
Lepas tu dia tulis wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu dia. Ini ustaz, inilah dia yang menyebabkan saya terus muak sampai sekarang. Tengah duk cakap pakai jawab pendek. Bagus. Itu tu dia kemarin. Sebab apa? Kalau Nabi berlaku sesuatu yang luar biasa atau Allah memudahkan dia lebih mudah daripada orang lain, itu orang panggil mukjizat. Benda yang luar biasa berlaku pada dia, dia panggil mukjizat. Ini kalau Nabi. Kalau dia ulama, orang panggil karamah. Kalau dia orang soleh, berlaku benda luar biasa pada dia, orang panggil karamah, kemuliaan daripada Allah. Orang ini semayang jaga, ibadah jaga, orang yang wara, makanan jaga, maka orang ini orang panggil karamah. Kalau berlaku sesuatu luar biasa pada dia, karamah, mulia, kemuliaan daripada Allah. Tapi kalau orang berjenis, dia tidak semayang, dia tidak ni, buat maksiat, tapi kaya tak henti-henti, Allah beri kekayaan pada dia dahsyat. Lepas dia ni jadi macam, maknanya ada benda pelik, boleh jalan tali ke, boleh terbang ke. Orang macam ni dia tak panggil karamah, dia pun kata dia ada karamah. Itu yang imam sesat yang berlaku. Itu bukan karamah, itu imam dipanggil istidraj, iaitu Allah bagi supaya dia semakin jauh daripada Allah. Atau yang kedua ihanah, kehinaan daripada Allah. Biar dia nampak di dunia dia rasa macam dia diberikan, hakikat sini Allah hina dia, sebab di akhirat dia tidak dapat. Itu yang memang susah nak Nabi dekat Nabi 9 dulu ada jenis bila berjigit-jigit sampai satu masa lampu tutup. Lepas tu orang pakai bawa botol tadah bawah tangan Syekh, rupanya keluar air, wangi air. Lalu kali kena tangkap pump dan siap. Itu pasal bila lampu tutup dia pak keluar minyak wangi. Memang ada pam minyak wangi dia semuanya betul. Nampak tuan-tuan? Bukan karangan, tapi penipuan. Pelik nampak. Nampak orang salah, tapi beratus itu. Bodoh. Bukan bodoh lah dia. Bukan apa? Bodoh kerana apa? Kerana tidak mencari prosedur yang betul, silibus yang betul. Menyebabkan akhirnya bila orang tunjukkan tak begitu. Ada yang pernah berlaku pelik-pelik. Kadang dulu hutan lama keluar-keluar cakap benda tinggi-tinggi. Ini merupakan istidraj ataupun ihanah, kehinaan kepada Allah. Dan kadang-kadang berlaku pada kita, berlaku sesuatu kita ini jadi orang biasa. Tapi kadang-kadang berlaku benda yang pelik. Kita contoh-contohnya naik kereta, accident. Accident kau perang hancur kereta tu. Tapi kita nyamar aja tak kena. Tak kena, kita nyamar aja tak kena. Keluar-keluar tak lupa. Itu ma'unah, itu pertolongan. Tak percaya cuba test sekali buat kita langgar lagi logika dan tak selamat berbalik. Sekali-sekala ma'unah ni Allah bagi. Atau kadang perasan tak ada, kalau kita dulu asrama kada tidur kat atas katil, jatuh di belakang. Lepas kita bangun tak patah lah, jauh jatuh tak patah. Apa okey? Ini ma'unah. Jangan naik balik ke dunia. Apa tak tu? Ini tak kena jaga. Ini ma'unah. Jangan bila jatuh. Jangan tombol lama jadi ada hadir. Tapi ada dapat karamah. Tak ada apa. Dah bukan karamah tu ma'unah. Kau jangan perasan lebih. Nak kena ikut silibus. Janganlah. Itulah kalau orang tak ikut silibus pun. Lu rasa hebat tak tu? Fahaq lil'abdi alla yashtagil illa bihi. Maka benarlah berhak pada seorang hamba tu, janganlah kamu sibukkan diri kecuali dengan dua benda ni, ilmu, ibadah. Ilmu, ibadah. Wala yat'ab illa lahu. Dan janganlah kamu letih kecuali letih kerana keduanya. Letih kerana cari ilmu dan letih kerana ibadah pada Allah. Tanya, kita sekarang letih apa? Letih tengok TV lah, sakit tengok TV lah, letih makan, makan letih, banyak sangat makan, letih. Atau letih tak makan. Letih tak makan tu mungkin dia ibadat ke apa, dia nak jaga diri dia daripada nafsu dia, itu bagus, dia kurang lah. Letih apa lagi? Letih pergi puri. Letih pergi Jaya Desku. Wah, orang tahu Jaya Desku, orang suruh tahu kamu tak pergi.
Dia sekolah sama. Dia sekolah letih lah bang dia balik bang, letih kali. Tak pernah rasa hidup dia letih kerana cari ilmu. Jangan susah pergi pakai kereta susah pakai. Masya Allah. Lepas tu apa? Tak ada, dia tak rasa letih. Atau kita sepatutnya letih cari ulama. Itu kita boleh ziarah atau letih dah. Letih dah. Apa tu dia letih? Letih dia cari ulama, cari ilmu. Nah, dalam Ustaz baca-baca ada tak yang ulama sampai kita? Yang Ustaz baca antara ayat-ayat Ustaz baca ada tak untuk buku salah satu guru yang seru? Siapa? Bapa mi untuk guru perempuan muslim dia baca ya. Dia walaupun cakap sikit tapi dapat ilmu. Mana kita boleh dapat ilmu? Letih biar letih. Kadang-kadang dia letih tidur. Ada tak pernah tak bila letih lah. Masih tidur dia letih. Tidur. Letih sebab tidur. Marah. Kamu punya ayah lah. Si tidur punya letih sebab tidur. Orang biar letih kurang tidur sebab cari ilmu. Letih kurang tidur sebab ibadah. Tengok Syekh Habib Zain yang datang. Dia start daripada datang ke minggu tak henti-henti. Ibadat ilmu, ibadat ilmu, ibadat ilmu. Dia pergi Kelantan, start Kelantan. Dia tahu program Kelantan dia macam mana. Pagi start sampai tengah hari. Lepas tengah hari rehat sekejap, dia beribadat kat tempat rehatnya. Lepas asar mengaji lagi sampai malam. Lepas tu habis 3 hari tu balik sini ceramah pula malam. Sebelum pergi dia ceramah dulu. Lepas tu baru ni last kali hari Rabu. Hari Rabu dia ceramah di satu rumah. Lepas ceramah terus pergi Kilai. Tak balik lagi. Balik Madinah dia mengajar pula. Umur 80 lebih dekat semua. Semua hidup dia letih kerana ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Berempat ke dia? Ya, kaya. Rumah dia tak kaya, apa tak kaya. Tapi dia kaya. Allah pakai dia kaya. Mana nak? Dia yang tak ada duit tu boleh sampai Malaysia daripada Madinah. Kita yang banyak duit. Kau cari tak henti berpeluh-peluh. Tidur pun tak boleh. Tak sampai-sampai Mekah. Tak sampai-sampai Madinah Mekah. Tak sampai tengok dia. Ini segala pun tak ada. Maka dia kata wa'lam annama siwa ma min al-umuri al-batil la khaira. Maknanya selain daripada keduanya adalah tidak berfaedah, kecuali kalau semua yang lain itu disandarkan pada dua ni maka jadi berfaedah. Macam contoh kerja tadi, dia akan jadi tidak berfaedah. Tapi kalau disandarkan pada ibadah, tujuannya, niat yang dijaga untuk bekerja, maka dia jadi berfaedah. Wah, dia kata apa? Walau la hasila lahu, dan sia-sia kalau benda tidak sandarkan pada dua perkara ini. Fa idza alimta dzalika fa'lam anna al-'ilma ashrafa, anna al-'ilma ashraful jawhar. Fa idza alimta fa'lam anna al-'ilma ashraf, anna al-'ilma ashraf. Dia sama dengan inna wa akhwatuha. Mana? Anna al-'ilma ashraf. Dia menasabkan selepas dia dan menasabkan isim, menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Anna al-'ilma ashraful jawharain. Jawharain mudhaf ilaih, maka dia majrur. Jawharain, maka ketahuilah bahawa di antara dua itu pula ilmu dengan ibadah, mana yang mana? Ilmu itulah yang paling mulia di antara dua permata. Permata ilmu lah lebih mulia. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, fadlul alimi, kelebihan orang alim, 'ala al-'abidi, ke atas orang yang menyembah Allah, ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Nampak? Kelebihan orang yang berilmu ke atas hamba, kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang hanya beribadah, seperti kelebihan di antara aku, ala adna rajulin min ashabi, dengan sahabat aku yang paling rendah martabat. Maknanya macam tu. Maknanya mulia juga orang yang beribadah ni. Tetapi kalau dia hanya beribadah, ilmu tidak bertambah-tambah banyak, dia hanya tahu sekadar ilmu itu, sekadar ibadah dia yang asas, maka orang ini Nabi kata beza dia, orang alim adalah seperti aku
Dan orang yang hanya bersembah menyembah Allah, ibadat saja tak tambah ilmu, dia adalah seperti orang yang paling rendah di kalangan sahabat. Ada setengah riwayat kata orang yang paling rendah di kalangan umat. Kerana itu ilmu perlu didahulukan. Sebab daripada ilmu kita berjalan wa'alaihil midah. Di situ baru situ. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, nazratun ilal alimi, satu pandangan kepada orang alim, Nabi kata, ahabbu ilayya, lebih aku suka, min ibadati sanati siyamuha wa qiyamuha. Melihat sekali ke orang alim tu lebih aku suka daripada ibadah selama setahun, siap dengan puasanya, siap dengan qiyamul lail. Masya-Allah. Ni tengok muka orang alim. Itu pasal Ustaz Malaysia datang Ustaz dalam bambu nak tengok. Sebab apa? Sebab ni Ustaz nak hantar pun dapat tengok. Sebab bila kita tengok orang alim ni, Allah turunkan rahmat pada orang alim itu yang menyampaikan dakwahnya. Kita yang duduk situ pun dapat rahmat sekali. Dah lah nak cari rahmat pemanas. Jadi topan-topan lah orang saya jalan. Itu tujuan. Dan kelebihannya untuk tengok nanti akan datang. Hadis Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kata lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asrafi ahli jannah. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat, nak tak aku tunjuk pada kau orang ahli syurga yang paling mulia? Qala, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Ya, tunjukkanlah ya Rasulullah. Siapa? Qala, hum ulama ummati. Mereka adalah ulama umatku, ulama-ulama, orang-orang alim umatku. Zaman kita ni lah, kita umat Nabi Muhammad. Mereka yang jadi ulama, mereka lah yang paling mulia di syurga Allah SWT. Tak mahu kan? Tuan-tuan, tak mahu kan? Dan kita besar juga. Saya ni tak nak berdosa. Saya dapat syurga yang bawa-bawa okey-okey kan. Menyapa aku. Ni, jangan cakap macam tu. Jangan, nanti menyesal. Siapa kau nak cakap macam tu? Itu pasal kita ni bias. Bak dunia, kalau kau, wih, dapat je nampak. Kita number one nak kena ambil. Nampak tender-tender mana-mana. Kita berdalu. Nah, tapi bak akhirat, bak soft pertama, sila, awak sila. Tak awak sila. Awak sila. Lelah kosong macam tu. Bak soft ni, kaedah Islam mengatakan al-itharu fil qurbi mahbub, al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairihi mahbub. Mendahulukan kawan pada sesuatu ibadah makruh. Mendahulukan kawan pada selain daripada itu maka tidak mengapa. Mendahulukan kawan kepada sesuatu untuk mendekatkan diri pada Allah makruh. Allah tak suka. Tapi kepada sesuatu yang lain maka Allah suka. Contoh macam sah tadi. Kita bila nampak terus. Tapi dengan syarat tidak menyakiti orang. Jangan tu depan tu bumbu itu. Dia tak ikut prosedur tadi. Nampak dia kapal tak ikut prosedur. Tak dapat apa-apa pun dia usul zaman. Dia tak dapat, tak ikut silibus, tak ikut minhajul aqid. Jadi tak mau menyakiti. Macam orang pergi Mekah, tak cium wajah atas suara. Pergi, kalau ada keluar pergi, tak payah. Silakan awak dulu. Tak ada, kita pergi. Tapi jangan menyakiti orang pun. Bila kita pergi ngomong macam orang Turki kan, dia buat begitu kalau tawaf. Saya zaman saya begitu, orang Turki dia bilang begitu. Habis nafas. Sampai saya dengan bini saya lepas. Isi saya punya belakang. Dapat baju punya ihram untuk kain ihram. Turki datang, dia tak mana, saya tak mana. Lepas tu tawakal billahi ta'ala, ya Allah, aku tawaf ni kalau niat cari isteri nanti tak sah tawaf aku. Maka tawakal. Kalau jumpa alhamdulillah, tak jumpa aku kahwin lain. Dia terus. Jadi tapi kalau kita menyakiti orang sebab nak cek ajar Rasul, baik tak payah duduk jauh, baiklah lain. Dan itu para ulama kata dalam bab ni, kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang yang hampir sebenarnya jauh, berapa banyak orang yang jauh sebenarnya hampir. Macam Hajar Aswad tu, orang yang dekat dengan Hajar Aswad tu rupanya jauh daripada Hajar Aswad. Sebab apa? Dia nak cium tu sampai hentak orang. Dia sebenarnya jauh daripada Allah. Tapi berapa ramai orang yang jauh dia tak nak sakit orang sebab dia tak nampak Allah. Kalau nampak Allah lebih, dia tak nampak Allah, akhirnya dia takut kalau dia sembuh menyakiti orang yang ada situ, dia pun pelanggai saja Hajar Aswad. Maka dia sebenarnya dekat dengan Hajar Aswad.
Tapi orang buat tu dia dengan keyakinan tu. Kalau kita ni tak kuat selagi nak sentuh tak kuat. Berapa ramai dulu majlis ilmu ni mungkin ada dekat dengan kita, tapi hati dia tidak ada, maka dia jauh. Mana yang lebih dekat kita yang telefon kita tanya soalan itu mungkin lebih dekat. Nah, nampak tu? Tengok orang lain. Nabi kata, oh, apa ni yang paling mulia ahli syurga, iaitu apa? Ulama ummati. Maka akhirnya kata fabana zalika li'ilmi asyraf jawharan min al-ibadah. Maka jelas daripada hadis itu, ilmu itu lebih mulia daripada ibadah, tetapi dua-duanya sangat penting. Maka didahulukan dengan ilmu dan disertai dengan ibadah dan amal kepada ilmu. Jadi insya-Allah kita baca sejak 5 sampai 6 dan alhamdulillah kita dah dapat kejap yang punah ya masuk jalan. Kalau boleh insya-Allah besok pun berjalan macam biasa paksa. Kalau boleh datanglah mengatakan diri dan maklumkan pada orang ramai. Dan kita sebenarnya baca kita Sabtu kita lain, Ahad kita lain. Tapi buat masa ni kita tengok dulu macam mana kita pakai dulu kita lain. Ya, walaupun kita ni agak tebal, tapi tak apalah, dalam masa yang panjang sentiasa kita ditunjukkan jalan. Maka mudah-mudahan kita diberkati Allah. Dan perempuan nanti insya-Allah bahagian belakang ya. Ada yang tadi tapi tak datang ya. Mungkin dia tak pasti ada tidak. Ramai juga yang tadi perempuan ya, tapi tidak sampai. Jadi mudah-mudahan ya. Tapi subhanallah, saya teringat kata-kata ulama. Saya bukan nak kata yang tak sampai itu sebab tu bukan. Tapi kena ingat selalu. Lepas ni kita kena ada kitab, kalau boleh ada berbagai hal, itu lagi cantik. Sebab apa? Dalam kata-kata disebutkan kata-kata hikmah para ulama, ma wasala man wasala, tidak akan sampai orang seseorang itu kepada orang yang telah sampai. Maksudnya kita tidak akan sampai kepada orang yang telah sampai seperti ulama-ulama, sahabat-sahabat yang telah sampai kepada lazatnya ilmu illa bihurmatil ilm. Tidak akan sampai seseorang itu kepada orang yang telah sampai kecuali dengan menghormati ilmu. Bila kita ada adab dalam ilmu, maka kita akan sampai. Wa ma saqata man saqata, dan tidak jatuh seseorang itu kepada orang yang telah jatuh hina di sisi Allah kecuali jatuh mereka kerana apa? Illa bitarki hormatil ilm, kerana meninggalkan penghormatan kepada ilmu. Maka mudah-mudahan Allah tunjukkan kita jalan insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja. Saya buat pengajian kat sini, saya mendiam sikitlah. Seorang baca qasidah sebagai Pak Akhir ya Arhamar Rahim. Baca. Ambil gendang tu. Ambil gendang baca sikit ya Arhamar Rahim. Biasa ada kita mengajar semua bila Syekh dah lebih mengajar tu ada seorang main gendang. Jadi Syekh bilang lah gitu. Ini kita bila Syekh letih, kita letih kalau Ustaz kan Syekh, Ustaz dia menyampai amanah. Ustaz dia tak. Enggak apa lagi. Kita baca doa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya Wa
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم يا الله تقبل kami dari kegelapan keraguan wa akrimna bi nuril fahmi dan muliakan kami dengan cahaya pemahaman wa aftah lana abwaab al-ilmi dan bukakan kami pintu-pintu ilmu wa zayyinna bil akhlaqi al-hasanati wal hilmi dan yassir bil akhlaqi mulia dan umur Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma ya Allah jadikan kami min rahmatik wa tadarrubana min ba'di darban ma'suma la musafir jabal musafir jabal ma'siyatan munkarat bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa qadrina wa ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.